Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana terus menonton Panorama. Negeri Pahang semamanya terkenal dengan pelbagai jenis makanan. Sebut sahaja daerah Pekan, pasti anda terbayang keenakan puding raja. Jika dahulu, puding raja hanya dinikmati mereka di istana, namun kini resepi dan rahsia keenakan pemanis mulut negeri Mat Kilau ini boleh dinikmati kita semua. Kita saksikan. Pisang aja. Awak tak tahu juga. Memang awak tak tahu, kau tak buat. Mana awak tahu? Pekan sebuah bandar tua yang mempunyai banyak kesan sejarahnya. Bandar ini juga dikenali sebagai Bandar Diraja dan pernah menjadi ibu negeri serta pusat pentadbiran Negeri Pahang Darul Makmur. Muzium Sultan Abu Bakar antara mercu tanda Bandar Pekan yang menyimpan sejarahnya tersendiri. Bandar Pekan dikatakan telah wujud sejak abad ke-17. Pekan dijadikan ibu negeri Pahang dari tahun 1889 hingga tahun 1898. Muzium yang mendapat nama bersempena istana yang pernah menjadi tempat bersemayam Sultan Abu Bakar ini sentiasa giat mengumpul tinggalan sejarah serta kebudayaan tradisional negeri Pahang. Gambar-gambar apa ni? Gambar-gambar ni sebenarnya adalah koleksi pameran kita di Museum Tokoh Pahang. Pada tahun berapa bila kita dah ubah Museum Tokoh Pahang menjadi Museum Seni, kita bawa semua gambar-gambar ni untuk dipamerkan di Museum Sultan Abu Bakar. Pekan Pahang ni boleh tak cerita sikit tentang sejarah dia? Pekan ni sebenarnya Bandar Pekan mendapat nama daripada sejenis bunga. Bunga yang dipanggil sebagai bunga pekan. Dan bunga ni pada zaman dahulu lah agak banyak terdapat di pekan. Jadi dinamakan bandar ni sepanjang nama bunga tersebut lah. Dari segi apa benda yang kalau orang datang kat sini, apa yang biasanya orang cari? Kalau ikutkan kat pekan ni, perkara yang paling memang masyhur lah orang kata kat pekan ni adalah puding raja. Makanan yang sangat famous ni, makanan terkenal lah. Puding raja ni memang sebenarnya makanan diraja ke ataupun macam mana? Memang macam mana? Puding ni sebenarnya dihidangkan hanya untuk keluarga diraja saja sebagai santapan diraja. Lagipun kalau kita lihat kan daripada segi bahan dan kandungan membuat puding raja itu sendiri dengan penggunaan pisang lemak manisnya, orang kata urat emas yang menggunakan kuning telur, prune, gajus dan ceri tu, hidangan yang kita nampak macam agak kaya dan benda tu memang suka didapati pada zaman dahulu dan hanya digunakan sebagai santapan istana. Tapi lama kelamaan saya ingat sejak zaman Sultan Ahmad yang keempat ni, penggunaan puding raja sebagai makanan orang ramai ataupun masyarakat awam telah pun berleluasa lah. Dan ramai yang menggunakan puding raja sebagai orang kata jamuan-jamuan yang diadakan, termasuk jamuan-jamuan di jabatan dan juga orang ramai lah. Di Pekan ni sendiri masih ada ke tukang masak yang boleh menyediakan puding raja yang memang asli, yang mengikut resepi yang tradisional? Ada beberapa orang yang boleh membuat puding raja dengan rasa yang betul-betul asli dan tradisi lah. Antaranya ada seorang tukang masak jugalah yang menetap di Kampung Makassar, Pekan. Sajian puding raja sebenarnya bukan baru bagi kita di Malaysia. Walaupun tidak pernah menjamahnya, namun pasti ramai yang pernah mendengar nama sajian ini. Sebut saja puding raja, pastinya ia amat sinonim dengan Bandar Pekan. Saya ke Kampung Makassar, Pekan Pahang untuk bertemu sendiri dengan seseorang yang boleh dianggap pakar dalam penyediaan puding raja ini. Assalamualaikum. Sememangnya setiap sajian tradisi pasti mempunyai sejarahnya yang tersendiri.
Begitu juga dengan puding raja. Mendengar namanya saja sudah pasti dapat membayangkan tentang keunikan sajian ini. Mahmud Maddiah merupakan generasi ketiga yang mewarisi rahsia penyediaan puding istimewa ini. Hasil air tangannya amat dikenali. Malah Encik Mahmud turut pernah menjadi satu-satunya tukang masak yang menyediakan puding raja ini untuk hidangan istana. Puding yang merupakan sajian identiti negeri Pahang ini asalnya dikenali sebagai puding pisang. Berikutan pisang merupakan bahan utama dalam penyediaan sajian ini. Asal-usul sajian ini sebenarnya hanyalah untuk kerabat diraja Pahang sahaja. Raja ni macam mana asal dia? Puding raja dulu, untuk saudara orang perempuan saya, dulu dia kahwin orang Johor. Lepas tu dia kahwin orang Johor, lama-lama suami dia mati, dia balik lah Pahang ni, balik Pekan. Maka dengan gitu, kenal pula tuanku ni, minat ke dia, kahwin dengan dia. Lepas kahwin dengan dia tu, timbul lah masakan ni, opor ke, puding pisang ke, dia lah dari situlah. Dia lah menajanya, puding pisang ni buat gini. Sebenarnya, puding raja ini berasal sejak zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar lagi. Mengikut sejarah, resepi ini dihasilkan oleh salah seorang isteri baginda yang amat gemar memasak. Sejak dari itu, ia sering dihidangkan di istana dan menjadi pemanis mulut kegemaran Sultan Abu Bakar. Resepi hidangan ini kemudiannya diperturunkan kepada Nenda Encik Mahmud yang ketika itu merupakan tukang masak istana. Sajian itu terus diwarisi dari zaman ke zaman dan sering menjadi santapan di Istana Saadah, iaitu salah satu istana yang terdapat di Pekan Pahang. Saya mengatakan yang buat puding raja ni menurut pada anak-anak. Jadi saya pun tak berlarat dah tua. Mak dia begitu juga. Jadi anak-anak sanggup beri pada anak-anak. Puan Azhani yang mewarisi kepakaran menyediakan puding pisang kini meneruskan usaha bapanya untuk memperkenalkan sajian ini kepada generasi muda. Sejak mula dijadikan sajian umum pada tahun 2006, Puan Azhani giat menjalankan perniagaan puding raja yang kini cukup dikenali bukan sahaja di sekitar negeri Pahang, malah di seluruh Malaysia. Penyediaan hidangan ini dimulakan dengan menggoreng pisang tanpa menggunakan tepung. Pisang yang digunakan pula mestilah dari jenis pisang lemak manis untuk mendapatkan rasa yang lebih enak dan asli. Ia seterusnya diikuti dengan penyediaan jala emas. Jala emas disediakan dari adunan kuning telur dan daun pandan yang dimasak di dalam air gula menggunakan acuan khas. Sebenarnya jala emas ini boleh dimakan begitu sahaja, malah ia turut menjadi sajian tradisi di negeri Kelantan. Salah satu bahan untuk membuat puding raja ini adalah jala emas. Tetapi jala emas untuk puding raja ini perlu dikeringkan dahulu dengan meletakkannya di atas talam dan toskan gulanya dahulu. Di dalam menyediakan sajian puding raja, proses membuat jala emas adalah antara yang paling rumit. Makan saja pun boleh. Walaupun nampak mudah, namun ianya perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak terlalu tebal atau terlalu nipis dan seterusnya memberikan hasil yang tidak kemas. Ini penting kerana jala emas merupakan bahan yang melambangkan kemegahan puding raja ini. Penyediaan puding raja sebenarnya agak mudah dan ringkas, iaitu hanya mengambil masa kira-kira 10 hingga 15 minit sahaja. Kiranya susu ni ikut kreativiti ataupun ada syarat-syarat dia? Ikut kreativiti lah. Ada setengahnya dia nak susun berdiri. Tengok pada bekas. Berdiri tu kalau bekas pisang tu tu tinggi, berdiri? pisang tu berdiri. Jadi okey, ini okey, bukan ni okey, leper. okey. Jadi saya susun. Baringkan je. Pisang yang sudah ditus kemudiannya disusun dengan padat untuk dijadikan lapisan utama puding raja.
Ia kemudiannya dilapisi dengan jala emas yang dikirai dan menutupi sepenuhnya lapisan pisang sebelumnya. Proses terakhir adalah menghiaskan puding dengan prune, gajus dan ceri. Ni ingredient dia lah. Menurut Encik Aidi Hayazi yang juga suami kepada Puan Azhani, hiasan ini boleh dilakukan mengikut kreativiti sendiri, namun haruslah mengekalkan cara hiasan yang berbentuk tradisi. Jadi siap untuk dihidangkan. Dah siap. Jadi bila nak makan, kita tuangkan kuah. Makan kuah lagi. Dah siap pun. Kalau kita sebut pasal puding ni, pastinya kita membayangkan puding custard. Tetapi istimewanya puding raja ini kerana ia adalah gabungan dari jala emas, pisang, buah prune, buah ceri dan juga kacang gajus yang dimakan bersama dengan kuah susu. Bahan dulu senang juga. Senang serta murah. Tapi duit payah sikit lah. Itu yang beza dia. Pisang memang murah. Dulu orang banyak tanam pisang kan. Dah 3-4 sen je satu sikat sisi. Murah. Sekarang dah tak pergi RM5 dah sekilo. Ya. Berlawan-lawan orang. Saya diam je. Bahal lah awak. Mak apa? Puding pisang aja. Awak tak tahu sedap. Memang kau tak tahu. Kau tak buat. Mana kau tak tahu? Puding raja yang dahulunya menjadi hidangan eksklusif istana, kini sudah dapat dinikmati ramai. Ia menjadi satu hidangan pembuka kegemaran yang diambil oleh orang tempatan di waktu petang. Selain itu, ia juga biasanya menjadi sajian yang istimewa pada hari perkahwinan, perayaan dan majlis-majlis keraian masyarakat tempatan. Puding pisang. Walaupun kini ia mudah didapati dan boleh disediakan oleh sesiapa sahaja, namun nilai eksklusifnya sentiasa dijaga bersesuaian dengan kemegahan namanya, puding raja. Siapa sangka rebung yang dahulunya digunakan hanya dalam masakan, kini semakin mendapat tempat di kalangan pengusaha tanaman buluh. Rebung madu merupakan salah satu jenis rebung yang dikatakan mempunyai pelbagai khasiat untuk membantu memulihkan pelbagai jenis penyakit. Kita bersama Tun Julia Muhammad Tahir ke Lancang Pahang untuk ikuti kupasannya. Saksikan. Buluh sememangnya mempunyai banyak kegunaan, daripada landscape, bahan binaan rumah sehinggalah kepada perabot. Sementara rebungnya pula boleh dijadikan sajian yang enak. Melihat kepada banyaknya kegunaan buluh dan rebung, Encik Adnan Osman dari Tunas Budi Sendirian Berhad mula tertarik dengan tanaman buluh rebung madu dan mengusahakannya di Taman Pertanian Moden Lancang sejak tahun 2009. Tanaman buluh rebung madu ini amat berpotensi untuk diusahakan kerana ia boleh ditanam di atas semua jenis media tanaman seperti tanah kering, berpasir dan lembap. Sampai ke belakang sebelah kiri dan juga belakang sebelah kanan. Berapa keluasan ni? Kawasan tanaman buluh rebung ini adalah lebih kurang 17 hektar. Dan jumlah tanaman tanaman buluh ini ialah 20,000 rumpun. 42 ekar ni termasuk tanaman lain ataupun memang buluh saja? Tanaman buluh saja 40 ekar. Sebenarnya tanah ladang ini kawasan 100 ekar. Kita dah tanam nangka dengan kawasan 35 ekar. Kemudian dah tanam mangga cukanan dan the rest tu kita buat kawasan rekreasi lah. Kita ada chalet. Kalau ikutkan spesies buluh di Malaysia saja melebihi 100 jenis.
Tapi buluh madu yang mengatakan buluh madu ni dia memang tidak ada di Malaysia. Cuma dia ada di negara Indochina seperti Thailand, Cambodia, negara China dan Vietnam. Itu yang terdapat di sana. Dan di sini memang tak ada variety ni. Cuma dibawa masuk. Menariknya, jangka hayat buluh bukan sahaja boleh mencapai sehingga beratus-ratus tahun, tetapi ia juga mudah hidup dan boleh dituai dalam masa yang singkat. Periksa satu-satu pokok untuk dapatkan. Kita nak ambil dia, senang dengan pasak. Oh, kita senang aja. Sebenarnya proses untuk menuai rebung ni mudah aja dengan mematahkan batang rebung ini. Dan rebung sesuai untuk dituai pada ketinggian 1 hingga 2 meter. Biasanya rebung akan membesar sebanyak 6 inci sehari dan boleh dituai setiap 2 hingga 5 hari. Serumpun buluh pula biasanya boleh menghasilkan 2 kilogram rebung sebulan dengan harga pasaran kira-kira RM5 hingga RM7 sekilogram. Sememangnya pokok rebung madu ini istimewa kerana ia mudah diselenggarakan, cepat membesar dan hanya perlu ditanam sekali, namun hasilnya boleh dituai sepanjang hayat. Selain itu, rebung madu juga tidak mempunyai miang seperti rebung buluh yang lain. Segala pemprosesan awal dilakukan di ladang ini sebaik sahaja proses tuaian selesai.